inspirasi, euforia, Islami, semuanya di IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Para pelajar harus diberi ruang untuk berkongsi pandangan dan kritikan bagi meningkatkan lagi taraf dan mutu universiti. Sehubungan itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, beliau telah membincangkan perkara tersebut dengan Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Pada program Temu Anwar at USM di Dewan Syed Putra Universiti Sains Malaysia USM di Georgetown, Pulau Pinang, Datuk Seri Anwar turut berkata pelajar pengajian tinggi juga perlu menimba ilmu agar dapat membuat penilaian yang baik serta boleh membentuk pemikiran kritis. Beralih pula ke laporan seterusnya. Kerajaan Negeri Kelantan akan menanggung kos pengajian pelajar cemerlang Sijil Pelajaran Malaysia SPM Muhammad Syahril Saidi jika dia berhasrat menyambung pengajiannya. Ahli Parlimen Bacok Muhammad Syahir Cik Sulaiman berkata, selain Syahril, pihaknya juga akan membantu kakak pelajar itu yang difahamkan turut menangguh pelajaran kerana menjaga ibunya yang sakit. Selain itu, ujarnya, setakat ini pelajar berkenaan akan meneruskan pengajian di Mahat Yakubiah Kampung Nipah Bacok Kelantan untuk mengambil peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM). Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI menerusi Fakulti Bahasa dan Komunikasi FBK memantapkan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu dengan menjalin hubungan baik dengan dua buah universiti di Uzbekistan. Mengulas lanjut, Naib Chancellernya, Profesor Datuk Dr. Muhammad Amin Muhammad berkata, dua buah universiti yang terlibat ialah Uzbekistan State World Languages University dan Tashkent State University of Oriental Studies dengan menawarkan kursus Bahasa Melayu di kampus mereka sejak tahun 2017. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM, inspirasi, euforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama. Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi, rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang. Kapsul Masa. Pada 19 Julai dalam tahun 2016, Majlis Pembentangan Kajian Penyelidikan Perakaunan dan Pelaporan Kewangan Islam telah berlangsung di Jabatan Wakaf Zakat dan Haji Jauhar Putrajaya. Kajian penyelidikan ini telah dilaksanakan bertujuan bagi mewujudkan sistem perakaunan dan pelaporan kewangan Islam yang seragam bagi institusi wakaf, zakat dan haji di Malaysia. Pembentangan kajian telah dipengerusikan oleh Datuk Haji Anan C. Muhammad, Ketua Pengarah Jauhar. Ia dihadiri oleh beberapa wakil Majlis Agama Islam Negeri, antaranya Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAWIP), Majlis Agama Islam Selangor (MAIS), Perbadanan Wakaf Selangor, Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, Yayasan Wakaf Malaysia, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), Universiti Malaya (UM) serta Universiti Putra Malaysia (UPM). Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arsip Negara Malaysia. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hai Abdullah bin Qais, maukah engkau aku tunjukkan salah satu daripada harta
perbandaraan syurga. Abdullah menjawab, tentu aku mahu ya Rasulullah. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucaplah, la haula wala quwwata illa billah. لا حول ولا قوة إلا بالله 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 لا حول ولا قوة إلا بالله. Untuk saran kita berikutnya, jam 10.15 pagi ini, dengarkan rancangan Persona di Zahra. Setiap pagi, sama-sama terus kita nak ucap yang baik-baik, kata-kata yang baik-baik. Doa-doa kita pun yang baik-baik juga. Semoga setiap laluan kita ini pun akan dipermudahkan urusan. Sebab bila kita ucap yang baik-baik itu tanda doanya dari kita. Jadi, dalam minda kita, dalam hati kita, dalam amalan kita, semua perlu digerakkan ke arah amalan kebaikan.
supaya semuanya mendorong ke arah yang baik-baik saja. Okey, dan teruskan setia bersama saya Syafiq sehingga 1:30 hari nanti. Jom kita berhibur dahulu di awal ni, buka tirai dengan hiburan kita yang pertama, lagu dinyanyikan dari Afat dan juga Simfoni, Rahsia dari Langit, kekal di Radio Ikim. Jatuh, rebah tersungkur, rintih, jiwa merintih, bagai diragut segala, terbiar nyawa melara, menggegar ketabahan. Memahami rahsia di langit terselindung begini, jalanan hidup diduga bilakah hentinya. Setelah berlalu segala pilu, baru kulihat sinarmu pelangi indah di akhir hujan, menjelma jua dan terselah keindahan, ku rasa cakapmu. Ku memahami rahsia di langit terselindung begini, jalanan hidup diduga bilakah hentinya. Setelah berlalu segala pilu, baru kulihat sinarmu pelangi indah di akhir hujan, menjelma jua dan terselah keindahan, ku rasa dekatmu. Warna duniaku kelam, dapat ku merasakan hangat air mata pada setiap sujudku. Ku menyerahkan hidupku padamu, ya Tuhanku.
kalau dalam bahasa sekarang, satu bangsa lah. Betul. It's a nation. Berbicara bersama ahli panel yang mempunyai pengetahuan dalam bidang perundangan Islam di Malaysia. Tujuan kerajaan dalam Islam ialah untuk menegakkan Turut membincangkan perhatian dan kajian berhubung undang-undang yang dilaksanakan. Dan saya kira itu setelah tertubuhnya JAKIM, JAKIM lah yang ini boleh buat menahan lidah, menahan tangan daripada mengeluarkan fitnah Di dalam dan luar negara untuk dijadikan panduan kefahaman bersama. Ikuti rancangan syariah dan perundangan Selasa jam 10.15 pagi. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Apalah nilai RM750? Andai ia mampu menggembirakan orang-orang Yaman dengan daging korban anda. Mereka menunggu untuk merasa daging korban daripada anda yang dermawan. Hubungi Kasih Insan di 012-703-0788 atau layari kasihinsan.org. Ingat korban Yaman. Tawaran menarik. Radio IKIM membuka ruang dan peluang kepada para penaja untuk memperkenalkan produk dan perkhidmatan kepada lebih 1 juta pendengar seluruh Malaysia. Jom tingkatkan penjenamaan syarikat anda melalui pengisian rancangan menarik bersama tawaran iklan percuma berebut peluang ini dan nikmati pelbagai faedah penajaan yang sangat berbaloi. Hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Kami sedia membantu anda. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan setiap bulan. Dengarkan seleksi lagu-lagu nasyid. Hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Dan kami kurniakan lagi kepadanya, keluarganya, dengan sekali ganda ramainya sebagai satu rahmat dari kami dan sebagai satu peringatan bagi orang-orang yang berakal sempurna supaya mereka juga bersikap sabar semasa ditimpa malang. Surah Sad ayat 43. Bersama-sama Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin membawakan perkongsian ilmu dan panduan kekeluargaan menerusi rancangan Pesona di Zahra. Orang perempuan macam tu cerewet tak semestinya. Kalau kita berurusan orang mata, jangan kecil hati. Yang bersiaran setiap hari Isnin jam 10.15 pagi. Keluarga adalah tempat di mana kehidupan dimulai dan cinta yang tidak pernah berakhir. Pesona di Zahra hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita nak teruskan lagi siaran kita di pagi Isnin yang aman tenang ini. Nak membawakan lagi rancangan Pesona di Zahra. Seperti biasa, anda boleh tonton sama-sama di YouTube IKIM Media, juga di Facebook IKIM FM. Kalau ada soalan pertanyaan, hantarkan juga ke talian WhatsApp konti 011 29004004 ataupun mudah saja boleh letakkan soalan pertanyaan anda itu di bahagian ruangan komen di Facebook juga di YouTube. Okey, terus kita nak mengalu-alukan tetamu kita yang dah pun bersedia di talian. Tak lain tak bukan, kita nak bersama-sama dengarkan lagi perkongsian oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat-sihat orang tua. Okey lah tu kan. Jiwa Ustaz muda tu yang seronok tu Ustaz. Cewah kan. Ustaz naik kuda, Ustaz pergi menyelam. Saya rasa nak follow je Ustaz. Bila lah dapat follow trip dengan Ustaz ni, duk katalah hati, ya Allahu Akbar, ya Allah kan. Hari tu pergi Shah Alam, lalu dekat Ustaz punya yayasan, tengok ada Ustaz punya yayasan di Shah Alam kan. Allahu Akbar. Seronok Ustaz kita walaupun kita berada dekat mana pun, tapi tetap kita punya aktiviti rutin kita kena bersemangat kan Ustaz. InsyaAllah. Okey. Tenang-tenang sajalah. Tenang-tenang. Ya Allah. Hai. Okey Ustaz, jom kita nak mulakan sesi pertemuan kali ini. Okey, kita nak membincangkan lagi berkaitan dengan watak-watak. Tak habis ni kalau kita bincang pasal watak, kita buka banyak angle dan banyak pecahan dalam hidup kita. Macam mana kalau sebelum ni kita belajar emosi, perasaannya dalam keluarga terutamalah yang kita boleh nak tahu lagi, belajar lagi. Dan pada kali ini berkaitan dengan watak juga, kita nak tahu gaya belajar mengikut watak. Macam mana orang telinga ni belajar ni Ustaz? Tengok baru-baru ni SPM, semua power-power Ustaz kan. Ada yang berkongsi dengan kita, masya-Allah. Dan kita nak tahu Ustaz, bagaimana cara mengikut watak seseorang apabila dia belajar. Silakan Ustaz di awal ni.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi man tabi'ahu wa man nasara wa wala. Yang dirahmati Allah, Adik Syafiq, seterusnya kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, staf babang yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita menyambung kembali Okey, jadi macam mana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Hujurat bahawa ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, kami jadikan kamu lelaki perempuan, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami jadikan kamu berbilang kaum, berbangsa-bangsa, lita'arafu, untuk kamu saling kenal. Sebab apa? Manusia itu adalah berbeza. Okey, kita tak boleh nak ukur semua manusia itu sama. Dan saya baru habis mengendalikan kursus forensik insan di Langkawi bersama dengan sebuah jabatan. Maknanya dapat melihat bagaimana cara berfikir berbeza. Okey, cara memandang satu berbeza, cara clarity, maksudnya kejelasan dalam menerima arahan berbeza setiap orang. Jadi maknanya benda yang disusun, maknanya manusia itu berbeza, dia adalah real. Dan apa kita bincang pada hari ini sebenarnya boleh praktis terus, dia bukan teori semata-mata. Dan bila kita tengok semua orang, seseorang itu berbeza, maka apa yang kita boleh faham adalah macam mana kita boleh lebih berlapang dada, bertoleransi, dan macam mana kita boleh mengenal dan juga berhubung ataupun bermuamalah dengan seorang itu dengan cara dan keadaan mereka. Sebab manusia itu berbeza. Jadi pada hari ini, pada pagi berbahagia ini, saya nak kongsikan iaitu gaya pembelajaran, gaya mengambil pelajaran mengikut watak. Okey, saya ada sekolah tahfiz, saya mengasaskan sekolah tahfiz sejak tahun 2005 lagi. Kemudian maknanya saya peringkat menengah 2008. Jadi maknanya bila saya melihat dan kawan-kawan saya di sekolah tahfiz, saya buat kajian mengenai cara menghafal juga berbeza. So kita ada 4 watak yang kita kongsikan, iaitu mata, MATH. Mata adalah action oriented, maknanya dia bergerak punya orang. Dia tak ada tidur diam. Yang keduanya akal. Okey, orang akal ni objektif oriented. Dia ke depan. Tak semestinya dia orang yang berfikir panjang tau. Dia baik objektif. Ada juga orang akal yang bila objektifnya pendek-pendek lah dia. Yang ketiga adalah orang telinga. Orang telinga ni maknanya maklumat, information oriented. So mana dia detail. Dan yang keempat adalah orang hati. Orang hati adalah inner oriented. Okey. Dalam konteks saya nak mulakan gaya pembelajaran daripada sudut tahfiz contoh. Okey. Jadi maknanya kita nak anak kita jadi tahfiz. Tapi kita kena faham bahawa setiap orang gaya penghafalan berbeza. Okey. Dan kebanyakan kadang-kadang sekolah tahfiz apabila mudirnya itu katakanlah orang mata, dia suka membawa hafalan gaya orang mata. Okey, kalau dia orang hati, dia suka mengajak anak-anak murid gaya hafalan secara orang hati. Hari ini kita nak tengok macam mana cara mereka menghafal. Okey, kita pergi terus kepada orang mata. Ini kita boleh tengok, kita boleh praktis diri kita sendiri dan kita boleh praktiskan kepada, mungkin kita nak faham anak kita kenapa, why. Okey, orang mata action oriented. Sekolah tahfiz ni, kalau untuk pengetahuan kita, dia daripada pagi dia akan menghafal, pagi sampai malam menghafal. Jadi sekolah tahfiz yang gaya menghafal di pagi sampai malam tanpa aktiviti adalah sangat memberi cabaran kepada orang mata. So orang mata ni kan dia action oriented kan. Jadi maknanya untuk duduk pagi sampai malam dia agak mencabar bagi dia. Jadi kalau orang mata ni macam mana? Dia perlu menghafal 1 jam, 2 jam. Kemudian dia kena buat aktiviti. Antara aktiviti yang bagus adalah kita minta dia tulis balik ayat-ayat Al-Quran yang dia hafalkan. Kelebihannya kalau dia hafal besok 30 juzuk, dia ada Al-Quran tulisan tangan dia sendiri. Yang daripada dia sendiri itu bagus dia. Tapi dia kena ada aktiviti. Maknanya menulis, kemudian sambung balik hafal, kemudian mungkin maknanya dia boleh menghafal tanpa duduk. Sebab kalau dia kata nak duduk pagi sampai malam, mungkin tumpuan yang betul-betul efektif dengan hafal tu dalam beberapa jam saja. Yang lain tu dia dah pening dah sebenarnya. So kena ada aktiviti. Jadi itu gaya menghafal bagi orang mata. Okey. Akal, bagi orang akal. Orang akal ni bagusnya kalau dia kena faham ayat tu cerita apa.
Ini kalau dikata asbabun nuzul, sebab-sebab turun ayat, bagus untuk difahami bagi orang akal. Kenapa ayat ini? Kenapa ayat ini? Dan kelebihan ayat-ayat ini. Maknanya apa yang ayat-ayat yang maknanya diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, orang telinga boleh gaya tahfiz dari pagi sampai malam, sampai muka tengah malam, pagi ada tahajud, pagi bangun pagi pula, besok sampai malam pula lagi, berulang sampai malam lagi. Yang sekolah tak ada cuti kan. Itu bagus untuk orang telinga. Sebab jadi orang telinga ni memang dia maklumat, dia boleh duduk diam, dia boleh duduk dalam waktu yang panjang. Okey, dan gaya menghafal orang hati hati adalah inner oriented. Dia kena dengan keadaan yang maknanya kaitkan dengan cerita-cerita, kisah-kisah. Sebab tu ayat-ayat mengenai fadail amal, kelebihan amalan ni bagus sangat bagi orang hati. Maknanya cerita apa kelebihan menghafal Quran dan sebagainya. Okey, jadi ini maknanya kalau kita lihat, dan saya kaji beberapa sekolah tahfiz dan gaya penghafalan anak-anak pelajar contohnya kan. Sebab tu kadang-kadang kenapa sekolah tahfiz ini maknanya maknanya sesuai dengan anak ini, tak sesuai dengan anak ini kan. Maksudnya dia bukan sekolah bagus atau tak bagus, dia sekolah yang serasi dan sesuai untuk didik anak kita kan. Maknanya sebab tu kita kena faham gaya hafalan. Okey, macam tu juga kita pergi gaya belajar pula. Sekarang kita SPM baru lepas keluar keputusan. Sekarang kita nak tengok macam mana kalau anak-anak kita yang ke depan yang akan ada SPM. Okey, gaya pembelajaran umum bagi orang mata. Orang mata memang kena ada aktiviti yang berbagai-bagai. Dia tak boleh nak macam duduk secara lama dalam satu kelas contohnya kan. Maknanya selama semata-mata tak boleh. Dia kan ada aktiviti. Itu gaya pembelajaran bagi orang mata. Saya kalau buat kursus, orang mata tak ada aktiviti, dia akan gelisah. Duduk, start goyang kaki lah, start main handphone lah, start maknanya goyang-goyang, start menulis lah, start bikin kartun lah. Sebab dia kena ada aktiviti untuk dia tu. Okey. Bagi orang akal ni suka menganalisa. Orang akal kalau belajar, dia tak entusiastik. Okey, dia tak kita tak nampak dia punya maknanya entusiastik ni, maksudnya emosi dia macam ya ke bestnya, dia akan diam, dia akan risau, duduk diam, dia akan muka macam malam bekpot, macam malam bekpot, tak tahu maksudnya pada akal so maksudnya itu gaya pembelajaran. Dia kena faham kenapa dia belajar itu. Kalau dia tak faham kenapa dia perlu belajar benda itu, memang dia susah untuk belajar. Sebab itu bagi guru cabaran dia adalah memahamkan kenapa kita perlu belajar sejarah ini, kenapa kita belajar matematik ini, kenapa kita perlu belajar bahasa Melayu ini, kenapa kita belajar subjek ini, maknanya terangkan juga kenapa, why, maknanya sebab dia objektif, dia dapat objektif dia dapat kenapa dia perlu belajar, maka dia boleh pergi belajar. Orang telinga boleh maknanya belajar dengan cara nota. Itu orang telinga kadang-kadang nulis nota. Orang telinga paling bagus nota, warna-warna nota lah apa sebagainya kan. Dan orang hati, gaya pembelajaran dia secara umumnya adalah membayangkan dan kaitkan dengan pengalaman, kisah-kisah, cerita-cerita. Sebab hidup kita ni banyak naratif, hidup kita ni banyak cerita yang menginspirekan. Sebab itu guru ni dia bukan saja transfer ilmu, dia kena transfer akhlak, dia kena transfer gaya hidup, transfer cara hidup, transfer kaedah-kaedah ataupun iktibar-iktibar dari peristiwa-peristiwa berlaku sekelilingnya. Itu guru. Dan orang hati itu antara cara pembelajaran dia. Secara umum dia. Jadi ni maknanya setiap orang adalah caranya berbeza, dan setiap orang kita kena faham. Diri kita, anak kita, keluarga kita, dia adalah orang yang berbeza dan cara tak sama. Macam mana kita boleh sesuaikan dengan cara yang terbagus dan terbaik. Okey, kita nak bertindak sekejap. Sebentar lagi kita nak tengok macam mana belajar daripada kesalahan ataupun kesilapan. Setiap orang melakukan kesalahan, setiap orang melakukan kesilapan, tapi macam mana cara seorang itu maknanya mempelajari sesuatu daripada kesalahan dalam hidup dia. InsyaAllah. Baik Ustaz, insyaAllah. Okey, itu jelas Ustaz macam mana seseorang itu kalau dia mendapat maklumat, info dan dia tafsirkan, dia simpan dan dia belajar. Itu kaedah dan cara berbeza lah mengikut watak masing-masing. Nanti kita nak tahu Ustaz, adakah seseorang tu kalau dia belajar dia suka lukis? Seseorang tu kalau belajar dia kena catat dulu.
Ada setengah orang dia belajar, dia hanya tengok je, dah boleh belajar dah. Adakah itu juga berbeza-beza watak-watak yang tertentu? Nanti kita tanya-tanya Ustaz juga lepas ni. Dan kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, buat anda kekal bersama IKIM. Kalau ada soalan pertanyaan, hantarkan ke talian WhatsApp konti 011-2904-004. Kita nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Mempunyai rencana dan aku sedia, aku rela melukakan segalanya dan aku sudah berubah. Semua ku beri, bagaimana ku pulang, aku sedih jadi ku ingin jalan sana untuk sikit. Semua ku beri, bagaimana ku pulang, aku sedih jadi ku ingin jalan sana untuk sikit. Muhammadur Rasulullah. Di dalam pekerjaan barangkali kita melihat ada rakan sekerja kita yang punyai sedikit kerja tetapi lebih dari segi pendapatannya. Begitu juga ada orang yang barangkali mendapat sesuatu pekerjaan yang mudah, tidak seperti kita, agak sedikit payah. Ini adalah sesuatu yang lumrah barangkali melihat di atas pencapaian pendidikan ataupun akademik kita, ataupun ada sebab-sebab yang tertentu. Apa yang perlu ialah biar kita buat apa yang diamanahkan kepada kita itu dengan baik. Yang namanya barakah itu bukan hanya dinilai dari segi banyaknya gaji, tingginya pangkat, tidak, tetapi barangkali seorang itu mendapat barangkali gaji yang sederhana tetapi bahagia kehidupannya, rumah tangganya menjadi tenang, anak isteri dan yang lain mengikut katanya, itu juga adalah suatu kebahagiaan yang dia kecapi walaupun barangkali dengan sedikit ataupun sederhana pendapatannya. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruangan radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti-personaliti Radio IKIM. IKIM, inspirasi euforia Islami. Kembali bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, kita masih lagi berada di rancangan Pesona di Zahra. Jom sama-sama tonton sekarang di YouTube IKIM Media, juga di Facebook IKIM FM. Kalau ada soalan pertanyaan boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti 011-2904-004. Kita masih lagi bersama-sama dengan tetamu kita, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Bincang-bincang kita berkaitan dengan belajar ni. Macam mana watak-watak yang kita tahu hari ni, orang telinga, orang akal, orang hati kan. Macam mana pula belajar, iaitu gaya belajar mengikut watak. Ustaz, jom sambung lagi Ustaz tajuk ini, silakan. Okey, jadi kita tadi dah bincang mengenai macam cara menghafal, cara belajar secara umum kan. InsyaAllah kita akan berdetailkan di masa ke masa nanti. Kita dah cerita sekarang belajar daripada kesilapan ataupun kesalahan. Okey, sebelum itu saya nak kongsikan bagi kita yang melihat orang membuat kesalahan. Okey, maknanya kita hari ini tengok mungkin anak murid kita, kita tengok anak kita buat salah. Kita tengok suami kita terbuat silap dan terbuat salah. Kita tengok isteri kita buat salah. Kita tengok mungkin bapa mertua kita, ipar dua kita buat salah. Maknanya dia dalam skala yang mungkin ke atas, lebih besar lagi. Maknanya orang sekeliling kita. Untuk kita melihat orang salah, dia ada 5 cara memandang. Untuk kita kena ada 5 cara memandang. Ni kita tengok terus sebelum kita kongsikan bagaimana watak-watak berbeza ni belajar daripada kesalahan dia. Kita sendiri kena ada kematangan melihat satu orang itu berbuat salah. Maknanya buat salah di sini, buat salah daripada sudut maknanya kesilapan harian yang kecil-kecil. Maknanya kalau berkaitan dengan undang-undang dari perbahasan yang lain. Maknanya, tapi maknanya macam mana satu orang itu berbuat kesalahan. Ada 5 cara. Okey. Yang pertama, dan 5 ni berbeza tau. Yang pertama, orang buat salah. Yang pertama, ada orang yang buat salah memang jahat. Dia memang jahat dan niat untuk berbuat jahat. Dan dengan intention ataupun dengan niat satu orang tu buat jahat, maka dia berbuat jahat.
Dan maka ini adalah orang yang memang besarlah keadaan dia, maknanya dia mau jahat, niat berbuat jahat dan sengaja untuk berbuat jahat itu. Sengaja dengan niat untuk buat satu benda itu. Itu yang pertama, maknanya bagaimana seorang itu yang berbuat kesalahan. Okey. Yang keduanya, ada orang buat salah, dia adalah orang jahat. Ini kita panggil senang jahat atau orang yang tidak apa-apa bagus. Orang jahat tapi dia sedang berusaha untuk menjadi orang baik. Maknanya itu berbeza dengan golongan pertama tau, yang orang jahat berniat dengan buat jahat. Contoh, hari ini kita melihat satu orang yang masuk ke kawasan masjid. Dan pada pandangan kita, orang ni tak patut sebab mungkin dia tak pakai menutup aurat contohnya. Dan maka kita datang, kita sound dia. Kita marah dia. Macam mana seolah-olah orang jahat yang berbuat jahat dengan niat tak boleh tau. Sebab dia mungkin adalah orang yang tak berapa bagus tapi sedang nak berusaha menjadi orang baik. Jadi mungkin maknanya dia tersalah, maknanya dia terjatuh, dia cuba bangun lagi, maka dia cuba baiki diri dia lagi tapi dia terjatuh. Kita yang melihat, kita tak boleh nak menghukum seorang yang maknanya yang kedua ni orang kita panggil orang jahat, sedang faham bahasa dia kan, tapi sedang berusaha untuk menjadi baik. Kita kena bimbing dia. Berbeza. Hari ni kadang-kadang kalau kita tak perasan, kita akan marah orang satu pattern aja. Suami kita satu pattern aja, kan? Okey, yang ketiga, harap salinkan benda ni biar kita ada kematangan dalam melihat bagaimana satu orang tu salah, terutama dalam keluarga kita nak kongsikan. Yang ketiganya adalah kenapa satu orang itu berbuat kesalahan. Yang ketiganya adalah kerana dia jahil, dia tak tahu, dia tak faham benda tu. Dia memang tak faham. Mungkin pada kita, benda tu tak boleh nak fikir ke? Common sense lah. Common sense, kita rasa common sense. Tapi sebenarnya tak semua orang memahami satu benda tu dengan keadaan dia tu. Contoh katakan, common sense lah, datang masjid, pergilah tutup aurat, apa tak tutup aurat pula. Ada orang memang tak faham. Dia rasa macam masjid tempat dia nak baiki diri sebenarnya. Dia nak baiki diri, dia datang ke masjid. Tiba-tiba dia kena sound macam tu. Sebab dia memang tak faham kadang-kadang. Ada orang yang memang dia tak faham apa tu yang dikatakan cakap baik-baik dan menghormati suami contohnya. Orang kata common sense takkan tak faham. Ada orang memang tak faham. Dia jahil. Jadi mana dia berbeza dengan golongan orang yang memang jahat, niat berbuat jahat. Beza. Sebab tu kita boleh tengok orang kita kena ada kematangan benda ni. Okey. Yang keempat, cara kita melihat yang keempat adalah orang baik yang tersalah. Ada juga orang yang dia orang baik tapi tersalah. Ada berbeza dengan orang yang pertama, orang jahat yang berniat buat jahat. Dia orang baik tapi sekali itu tersalah. Jadi kita tak boleh nak menghukum orang tu daripada sudut maknanya marah dia ke apa semua, macam seolah dia adalah orang jahat yang mensitasi buat jahat dengan niat berbuat jahat. Ada kadang-kadang ibu kakak, ayah, abang saya sekalian, kadang-kadang memang ada orang baik yang tersalah. Hidup manusia ni kadang-kadang ialah tak sunyi di kesalahan. Tapi orang treat dia, orang maknanya orang layan dia, orang menghukum dia, orang marah dia macam dia orang jahat yang berbuat jahat. Akhirnya dia jadi down, dia jadi tak bermotivasi. Dan kadang-kadang sebab kita buat dia macam tu, maknanya dia boleh bertukar diri dia memang baik dia jahat betul kadang-kadang. Asalnya dia adalah orang baik yang tersilap. Kan banyak hari ni kadang-kadang, sebab tu kalau saya mengendalikan macam kes-kes rumah tangga, Ustaz, suami saya ni Ustaz 20 tahun kahwin Ustaz. Buat hal Ustaz, memang teruklah Ustaz, dia tak sayang saya, dia jahat Ustaz. 20 tahun kahwin, sekali jadi dia adalah orang baik yang tersilap. Jangan marah-marah dia macamlah dia tu adalah orang jahat yang berniat buat jahat. Sebab saya dah jumpa Ustaz, saya ni kahwin 20 tahun, 24 kali suami buat hal. 20 tahun, 24 kali buat hal. Setahun sekali. Maksudnya ratio dia buat hal. Setahun tu sekali, terus kata 2 kali dia buat hal. Dengan orang ni, kejap dengan orang ni, kejap orang ni. Beza dengan orang yang 20 tahun kahwin Ustaz, dia buat hal Ustaz, dia teruk dengan suami. Jangan cakap macam tu. Mungkin dia orang baik yang tersilap, dia orang baik yang tersalah. Okey. Dan yang kelima, ada juga sebenarnya dalam kehidupan kita ni adalah orang baik yang tidak buat benda betul. Dia orang baik tapi dia tak buat benda betul. Dia tak mengata orang, dia lain blues dia lain hal dia je. Dia tak mengata orang, dia tak
tak ambil barang orang, dia tak menganiaya orang, tapi tak solat Jumaat. Pernah jumpa tak? Dia okey tapi tak sembahyang Jumaat. Maka kita tengok dia, tak betul yang kawan dengan lah, tak bagus kan. Padahal dia adalah orang baik yang tak buat benda betul. Kan? Dia okey, sembahyangnya okey, puasa okey, tapi tak buka aurat, tutup, tak pakai aurat. Maknanya orang baik yang tak buat benda betul. Kan? Maknanya kadang-kadang semua orang perlu dibaiki daripada kesalahan. Ini pertama cara kita melihat orang salah. Sebab itu kalau dalam rumah tangga, kita tengok suami kita, kita isteri kita membuat satu kesilapan. Jangan kita treat dia, jangan kita maksudnya menghukum dia seolah-olah dia adalah orang jahat yang membuat jahat. Anak kita terbuat salah contohnya. Terus marah sampai dia hilang harapan. Sampai dia rasa teruk sangat. Terutamanya kalau orang tu orang baik yang tak pernah buat salah tau. Dia tersilap dan orang treat dia, orang layan dia macam memang dia jahat sungguh. Memang akan kesian dekat dia, akan menghilang motivasi dia, sampai kadang-kadang menjadi murung dia. Lain orang kalau dah biasa buat salah, dia muka kering dia je, dia muka kering dia, tapi dia tak pernah buat salah. Sekali buat salah dia ditreat. Saya pernah jumpa satu orang kesian suami kan, satu orang suami yang terbuat salah, isteri terus bertindak macam memang dia orang jahat yang buat jahat, kumpul semua keluarga, aibkan depan anak-anak, aibkan depan keluarga semua, aibkan depan mak mertua suami. Kesian. Pada saya tak selayak dia macam tu. Lain kalau dia memang orang jahat yang berniat buat jahat, golongan pertama kan, orang jahat yang berniat buat jahat. Dan ini memang 20 tahun sekali tersilap, tapi dia ditreat macam tu. Kenapa perlu malukan dia macam tu? Kenapa perlu menghukum dia sampai macam tu sangat? Sedangkan boleh dengan cara yang lebih bagus lagi. Itu yang kita kena faham. Ini kadang-kadang bila berlaku begini, jadi banyak kadang-kadang bila kita tak melihat sesuatu benda tu dengan sebagus-bagusnya, takut tindakan kita tu agak melampau. Takut tindakan kita tu menzalimi orang lain. Takut tindakan kita tu sebenarnya mengambil maruah dia. Takut tindakan kita tu sebenarnya membuatkan dia jadi murung, dia jadi depression. Sebab cara kita layan kesalahan dia tu seolah dia adalah orang jahat yang membuat jahat. Kan? Begitu. Ibu kakak, tuan-tuan muslim-muslimat dan saya sayang. Saya doakan kebaikan sekalian. Okey. Sekarang ni kita nak kongsikan sikit adalah macam mana kita sebagai watak-watak ni kan membuat sesuatu kesalahan ataupun kesilapan. Okey, berbeza ya. Okey. Kita tengok MATH, orang mata dulu. Okey. Orang mata adalah orang yang maknanya paling cepat move on, paling cepat beralih. Kalau dia kata dia buat kesalahan ataupun kesilapan, dia lepas dah. Maknanya biarlah dia lepas dah. Dia naturally dia mudah macam tu. Sebab itu kadang-kadang orang mata dia boleh marah-marah orang bagai nak gerak, marah-marah orang bagai beria. Lepas 5 minit dia boleh detach je. Macam seolah-olah tak ada apa-apa berlaku. Padahal orang yang kena marah tu dah bakar hati, dah apa semua. Maknanya dan orang mata paling cepat move on. Sebab tu kadang-kadang hari ni kalau dia kata ada satu orang mata kan, dia buat kesalahan, kita marah-marah dia, kita akan anggap dia bagus, nak apa ni kan. Tak pernah kecil hati dia. Tengok kan, kalau dia kata kena marah macam mana pun tu abang kau tu, tak ada kecil hatinya. Yang kau ni, padahal abang tu orang mata. Yang anak-anak lain pun orang mata. Jadi sebab itu kadang-kadang kita menilai pada gaya dengan yang sama. Macam tu abang kau tu, macam kakak kau tu, tak ada nak kecil hati. Padahal kakak tu orang mata pun. Dia mudah move on. Dia mudah berlalu. Dan orang mata adalah orang yang kadang-kadang jenis yang akan membuat kesalahan berulang-ulang kalau tidak diingatkan. Sebab dia move on. Dia jenis orang yang lepas-lepas dah. Nanti terbuat salah lagi. Sebab itu orang mata adalah orang yang kena selalu diingat-ingatkan. Tapi kita akan penat. Terutamanya kalau kita bukan watak macam tu, kita akan penat lah. Dia akan buat salah lagi. Dia akan buat salah lagi. Tapi kalau dia dah faham salah itu adalah satu kesalahan dan dia membaiki diri, dia adalah orang yang memang sangat tidak membuat benda itu. Betul memang kena sabar. Guru kena sabar, abang-abang, ayah-ayah kena sabar dengan anak-anak, akak-akak kena sabar dengan suami kena sabar dengan isteri bang. Isteri kadang-kadang orang mata dia tak tahu je kadang-kadang kan, sebab dia adalah orang cepat move on. Okey, maknanya kemampuan belajar daripada kesilapan. Okey, MATH, orang akal. Orang akal ni boleh terima kesalahan berpandukan objektif dan logik dia. Sebab tu kalau nak bicara dengan orang akal, dia tak boleh membebel tak.
kena tahu bang, maknanya abang buat salah ni, maknanya abang terbuat silap ni. Maknanya abang ni jadikan saya rasa kecil hati. Jadi kadang-kadang seni bercakap ataupun berbincang mengenai kesalahan ni kena ada juga sampai dia faham objektif berkeluarga tu apa. Kan saya jumpa orang akal. Kan kalau dia faham keluarga adalah yang pertama, dia akan fokus dan segala-galanya walaupun dia terpaksa meninggalkan cita-cita dia. Saya pernah jumpa satu orang, dia adalah orang akal, isteri dia adalah orang mata. Cuba kita analisa kes ni. Orang akal, isteri orang mata. Kenapa kakak ni berkahwin dengan abang ini? Okay, saya tanya, kenapa? Oh, sebab suami saya adalah orang yang bercita-cita besar lah apa semua. Tapi bila kahwin real life, isteri dia asyik, abang ni kena ginilah, abang kena ginilah, abang kena ginilah. Kan? Orang mata. Kan? Abang kena macam ginilah, kena teman saya lah, apalah. Orang mata kan bergerak kan? Dia tukar objektif dia daripada besar tu kepada pakailah family lah, idakku family lah. Dia boleh lupakan apa yang perlu dicapai. Jadi yang datang tu isteri dia sebab isteri kata suami saya tak macam dulu lah. Saya pun cerita, bila kita cerita watak-watak dia apa semua, baru dia nampak sebenarnya yang jadikan suami dia tu tiba-tiba macam tak ada nak cerita besar sangat adalah isteri dia tu, yang orang mata tu. Kan? Maksudnya sampai objektif tu berubah sampai memang tak pernah duduk rumah tak apa duduk je. Kan? Maka dia balik mana tak, dia mengharapkan orang lelaki yang memang bercita besar, dan sebab itulah dia berkahwin dengan suami ni. Tapi dia menjadikan suami dia jadi macam tu. Ya, Kak, jangan macam tu Kak ya. Jenuh Ustaz. Ya. Ini antara real case yang maknanya berlaku sekeliling kita. Okey. Yang ketiga adalah orang telinga, MATH, orang telinga. Okey. Orang telinga kemampuan belajar daripada kesilapan. Dia melihat apa yang berlaku dan juga maklumat-maklumat dia. Sebab tu kalau contoh hari ni katakanlah hilang kunci contohnya kan. Orang telinga adalah orang yang kronologi okey. Dia jalan tiba mana kunci dia akan kronologi. Okey, tadi pergi tandas. Sebelum pergi tandas pergi jumpa orang dekat tangga. Jumpa orang kat tangga pergi dekat kereta. Oh, dia dekat kereta sana tu. Maknanya dia kronologi. Okey, kronologi. Orang mata, contoh macam hilang kunci. Mana kunci ni? Oh, nasib baik ada kunci spare. Dia cepat move on. Maknanya nasib baik ada kunci spare. Okey. Orang akal, dia akan cari last dekat mana. Okey, mana kunci ni? Okey, last, tandas last. Dia akan pergi yang last. Dia tidak kronologi. Itu orang akal. Orang mata, yang paling sempoi. Orang mata, mana kunci ni? Oh, nasib baik ada kunci spare. Orang mata. Okey. Jadi maknanya orang telinga ni kemampuan belajar daripada kesalahan adalah macam mana dia melihat apa yang berlaku dengan maklumat dia. Dia cari maklumat, cari kesalahan, cari apa semua. Sebab tu maklumat kena ada panduan Kalau dia silap, maklumat ni terlalu banyak. Dia ada dark side, dari sisi gelap dengan sisi yang positif side. Dia kena positif side. Sebab tu dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kepada kita fa in tanaza'tum fi syai'. Kalau kamu bertengkar, faruddu ila Allah wa Rasul. Maknanya kamu balik kepada panduan daripada Allah dan Rasul. Sebab maklumat dia banyak. Jadi kalau anda kata dia mengutip maklumat, dia mengutip cara dan keadaan penyelesaian masalah itu daripada yang sisi yang gelap, sisi yang salah, maka tanggapan dia akan salah. Betul Allah sebut, faruddu ila Allah wa Rasul. Baliklah kamu kepada panduan daripada Allah dan Rasul. Bagi orang telinga. Okey. Yang terakhir, hati, MATH maknanya orang hati. Kemampuan belajar daripada kesalahan. Orang hati adalah orang yang maknanya paling lambat move on. Dia berbeza dengan orang mata. Orang mata paling cepat move on, orang hati paling lambat move on. Sekali terluka perlu masa untuk pulih. Perlu maknanya dia kena di inner oriented. Maknanya dalaman itu sangat penting. Memang kena cakap baik-baik. Bukan sebab kita nak beza-bezakan. Memang kena macam itu. Sebab itu saya diminta untuk study beberapa kes. Maknanya orang yang sampai maknanya nak maknanya bahasa dia tak mau hidup lagi kat dunia maknanya saya malah nak sebut perkataan yang mana tak mau lagi hidup kat dunia ni. Kebanyakannya adalah orang hati, orang baik yang tersilap. Orang baik yang tersilap tapi dia adalah orang hati. Dia bukan orang jahat. Dia tak pernah buat salah. Dia tak pernah buat salah. Dia bukan orang jahat. Tapi dia orang baik yang tersilap. Orang trait dia,
orang maknanya mengata-ngata dia, orang menghukum-hukum dia, orang menyindir-nyindir dia, macam dia adalah orang jahat yang memang buat jahat, dan dia adalah orang hati. Dan sampai macam tak mau lagi duduk kerja ni, tak nak kerja lah, duduk menjadi depression, jadi kemurungan. Dan saya pernah handle beberapa kes dengan jabatan-jabatan kerajaan, maknanya keadaan orang yang maknanya bukan melanggar disiplin, kan? Maknanya dihukum, tapi dia adalah orang baik yang tersilap, sama macam tu. Jadi orang hati ni dia ada mudah, orang hati adalah orang mudah muhasabah. Orang hati biasanya orang yang akan menyalahkan diri dia dulu. Maknanya aku ke yang salah ni, kenapa aku maksudnya. Jadi maknanya dia mudah untuk diperbaiki, insya-Allah, kalau dia nak positif lah. Mau nak positif mana-mana pun mudah, tapi maksudnya dia ini oriented di dalaman. Sudah muhasabah senang dan sebagainya. Okey, ini adalah perbezaan cara belajar yang kita kongsikan, kemampuan belajar dari kesilapan mengikut watak-watak. Sebab orang tak sama. Tolong jangan mana judge ataupun menghukum orang adalah sama. Mana bina kematangan ini, melihatlah dunia dengan ilmu, lihatlah keliling kita dengan kefahaman. InsyaAllah Allah akan mengurniakan keharmonian. Bila kita faham satu benda itu dengan ilmu, insyaAllah. Masya-Allah. Itu dia Ustaz, kalau cakap pasal belajar ni bukan kata saja kita fokus kepada belajar sesuatu dalam ilmu pengetahuan saja, tetapi belajar kita ni sesama manusia pun dia ada, kita ni dalam kehidupan ni memang itulah kita dalam meneruskan pembelajaran ya Ustaz, untuk meneruskan kehidupan kita. Masya-Allah. Saya harap ini dapat memberikan panduan yang sebaik-baiknya kepada kita semua dan dapat berikan pencerahan bagaimana seseorang itu yang perlu kita faham, yang tanpa kita buat apa-apa andaian yang lebih awal, supaya kita sama-sama belajar antara satu sama lain. Ustaz, di hujung ni pimpinan doa tadi Ustaz dah sampai di penghujung sekejap ya Ustaz masanya. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya Allah, berilah manfaat kepada apa yang kami pelajari ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah. Syukur. Terima kasih Ustaz atas perkongsian ini. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk siaran yang akan datang menerusi rancangan Pesona di Zahra. Ustaz, semoga dipermudahkan segala urusan di sana dan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita yang terus ikuti di dalam Bola Bicara menerusi rancangan Pesona di Zahra, dan teruskan setia bersama IKIM sebab banyak lagi perkongsian selepas ni hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Rawatan yang berkaliber, pengisian bermutu, inspirasi Inforia Islami, semuanya di IKIM. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المرتضى وعلى أمته المجتبى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المصطفى محمد أحمد حامد محمود أحيا واحد محن حاشر عاقب طه ياسين طاهر مطهر طيب سيد رسول نبي رسول رحمة كوثم جميع الدهر مقفي رسول ملاحم رسول راحة كميل إكليل مدثير مزمل عبد الله حبيب الله صفي الله نجي الله كليم الله خاتم الرسل خاتم الأنبياء محيي منجي مذكر ناصر منصور نبي رحمة نبي التوبة حريص عليكم معلوم شهيد شاهد شاهد مشهود بشير مشهود
بشير نذير منذر نور سراج مصباح هدى مهدي منير داع مدعو مجب خفي عفو ولي حق قوي أمين مأمون كريم مكرم جنة مبين مؤمل وصذ قوة ذو حرمة ذو مكانة ذو عز ذو فضل مطاع قدم صدق رحمة بشرى غوث غيث غياث نعمة الله هدية الله عروة وثقة صراط الله صراط مستقيم ذكر الله سيف الله حزب الله النجم الثاقب مصطفى مجتبى منتقى أمي مختار أجر جبار أبو القاسم أبو الطاهر أبو طيب أبو إبراهيم مشفع شافع صالح مصلح مهيمن صديق صدقون سيد المرسلين إمام المتقين قائد الغر المحجلين خليل الرحمن بر مبر وجيب ناصح وكيل متوكل كفيل شفيق مقيم سنة مقدس روح القدس روح الحقير روح القسط كفيل مكتف بلغ مبلغ شافي واصل موصول سابق سائق هاد مقدم عزيز فاضل مفاضل فاتح مفتاح رحمة مفتاح الجنة علم الإيمان علم اليقين دليل الخيرات مصحح الحسنات مقيل العثرات سفوح عن الزلات صاحب الشفاعة صاحب المقام صاحب القدم مخصوص بالعز مخصوص بالمجد مخصوص بالشرف صاحب الوسيلة صاحب الفضيلة صاحب السيف صاحب الإزار صاحب الحجة صاحب السلطان صاحب الرداء صاحب الدرجة رفيعة صاحب التاج صاحب المغفار صاحب اللواء صاحب المعراج صاحب القضيب صاحب الغراب صاحب الختم صاحب العلامة صاحب البرهان صاحب البيان فصح لسان مطهر جنان رؤوف رحيم أذن خيرين صحيح إسلام سيد الكونين عين النعيم عين الغر سعد الله سعد الخلق خاتم الأمم عالم الهدى كاشف الكراب رافع الرتاب عز العرب صاحب الفرج أسماء النبي صلوا عليه وعلى آله وأصحابه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن عبد الله بن مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. Daripada Abdullah bin Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu,
Nabi SAW bersabda, sesungguhnya untuk Allah terdapat malaikat yang berlegar-legar di muka bumi. Mereka menyampaikan kepadaku salam daripada umatku. Riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Hibban. Chantiva 750 digunakan secara tradisional untuk melegakan sakit sendi dan otot. Mak, kenapa muram je? Mak risau sakit lutut mak ni. Jangan risau, Mak. Saya dah dapatkan tablet Chantiva 750 dari farmasi. Makanlah 1 biji sehari. Dapat legakan sakit sendi dan otot tu. Wah, bagusnya. Tablet Chantiva 750 melegakan sakit sendi dan otot. Hubungi 0376100030 untuk info. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Inspirasi, Inforia, Islami.